Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Somek SOS. Stay safe, stay healthy with Somek SOS. Kali ini kita akan membahas seputar COVID-19. Apa sih gejala COVID-19? Bagaimana dampaknya terhadap paru-paru kita? Berikut ini penjelasan dari Dr. Lily Diana. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan selamat menyaksikan. Okey, hai, selamat tengah hari semua. Nama saya Dr. Lily daripada Pantai Hospital Kuala Lumpur. Saya salah seorang pakar perunding paru-paru di Hospital Pantai Kuala Lumpur dan juga general problem ya untuk masalah-masalah lain bagi kesihatan medikal. Okey, sekarang hari ini kita mau bercakap mengenai COVID-19 dan apa ke atas sistem pernafasan. Di samping itu kita akan cakap lebih lanjut mengenai vaksin untuk COVID-19. Okey, sekarang kita lihat, saya ingin berkongsi pengalaman mengenai kes yang kami rawat di sini di Pantai Hospital Kuala Lumpur. So kes pertama yang kami pernah, antara yang pernah saya rawat ialah seorang lelaki berusia 65 tahun yang datang ke hospital kerana pingsan di rumah. Pesakit mempunyai sejarah demam dan juga batuk kering di rumah selama 1 minggu sebelum dimasukkan ke hospital. Dia membuat periksa bahagian kepalanya dalam bentuk CT scan dan juga X-ray untuk sistem pernafasan paru-parunya dan kita menjumpai kesan-kesan pneumonia ataupun kita panggil infection di bahagian paru-paru, dan test untuk COVID-nya adalah positif ya. Jadi pesakit ini pada ketika kala dia sampai di hospital, kita namakan dia sebagai kategori ketiga dalam orang kata betapa seriusnya pesakit itu dalam kategori ketiga. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 adalah yang paling serius. 3 bila mereka mempunyai masalah pneumonia atau jangkitan kuman di paru-paru. Okey, ini rupa X-ray dada bagi pesakit tersebut di mana kita nampak banyak kesan putih-putih di dalam paru-parunya. Ini X-ray yang tidak normal. Pesakit ini dimasukkan ke dalam pusat rawatan rapi kerana beliau memerlukan oksigen bagi bantuan pernafasan. Okey, kemudian kami memberi pesakit steroid dalam bentuk drip ya, di mana kita bagi ikut veinnya, kita bagi injection untuk bernamakan Flexin untuk memastikan darahnya tidak terlalu pekat, dan kami juga bagi dia ubat untuk virus dan antibiotik. Pada asalnya walaupun demam itu bertambah pulih dan darahnya bertambah cantik, tetapi keadaan batuk kering itu semakin tidak memuaskan, dan kemudiannya oksigen yang diperlukan pesakit juga makin bertambah selama 2 hari. Walaupun diberi semua rawatan yang cukup ya untuk pesakit COVID ini, dan kemudiannya kami pun saya membuat X-ray selepas 2 hari hospital, dan ini yang kita lihat makin bertambah kesan-kesan keputihan di dada pesakit, dan CT scan-nya begini. Banyak kesan-kesan keputihan yang kita lihat merangkumi keseluruhan paru-paru pesakit. Ini namanya dalam medical term organizing pneumonia. Okey. Okey. Kemudian pesakit ini diwujud dalam bentuk steroid terapi lebih kuat, di mana kita memberi mereka post prednisolone dalam kadar kandungan yang lebih tinggi, dan kemudian pesakit juga diintubate, diletakkan ke atas tube pernafasan, dan juga pesakit dirawat selama 8 hari dari
diberi bantuan pernafasan dan mesin pernafasan, dan kemudian pesakit berjaya pulang ke rumah pada hari yang ke-13 ya. Tube dikeluarkan pada hari ke-9 dan 5 hari kemudian pesakit berjaya di discharge daripada hospital. Okey. Dan kita lihat dalam gambar ini X-ray pesakit apabila pesakit datang balik ke klinik saya di sebelah kanan, di mana kesan keputihan yang dahulunya ada pun hilang. Okey, pesakit ini boleh berjalan, makan dan tidak memerlukan oksigen ya bila dia pulang ke rumah. Okey, so ini pesakit yang saya rawat dan ini adalah kes lain di mana pesakit yang saya ambil daripada Afrika. 2 orang warga negara, ini ialah pesakit yang di-discharge daripada hospital lain di Malaysia yang datang apabila 13 hari selepas didiagnose oleh penyakit COVID kerana pesakit mempunyai fever dan cough, batuk dan juga demam. Pesakit ini didiagnose sebagai kategori 2 COVID positif. Pesakit mempunyai sejarah sakit darah tinggi, kencing manis dan juga heart problem. So pesakit ini juga saya rawat selama lebih kurang 8 hari di hospital di mana antibiotik diberi. Dia juga mendapat rawatan IV steroid dalam bentuk dexamethasone pada asalnya dan kemudian diberi methylprednisolone kerana pesakit juga mendapat apa yang kita panggil organizing pneumonia di dalam paru-parunya. Sekarang pesakit sudah pun di-discharge ke rumah, tidak memerlukan oksigen dan berjaya berjalan seperti orang biasa, cuma sedikit lemah. Pesakit masih lagi di dalam pusat rehabilitasi kami di mana fizio masih lagi memberikan exercise untuk sistem paru-parunya dan juga otot-otot badan yang lainnya. Okey, ini adalah CT scan kepada pesakit tersebut di mana kita nampak di tepi-tepi paru-paru itu ada kesan-kesan putih. Ini disebabkan oleh COVID. Ini juga yang dinamakan organizing pneumonia. Okey, ini adalah 2 orang lagi pesakit COVID yang didiagnose dan dirawat di Afrika. Dan kemudian saya mengambil mereka untuk pulang kembali ke Malaysia. Mereka adalah orang Malaysia untuk rawatan lanjut di negara ini. Semasa pesakit sampai di KLIA atau di airport kami, pesakit memerlukan oksigen 3 liter. Di masa di dalam pesawat memerlukan oksigen 5 liter. Pesakit ini dikategorikan sebagai kategori 4 kerana keperluan oksigen dan juga X-ray yang tidak cantik ya, ada pneumonia. Jadi pesakit ini dirawat bagi jangka masa lebih kurang 7 hari di hospital di mana steroid, rehabilitasi, antibiotik diberi dan di sebelah kiri menunjukkan X-ray pesakit yang sudah pulih, di sebelah kanan semasa pesakit baru sampai. Jadi kita nampak kesan yang jelas perubahannya di mana kesan-kesan putih di dalam X-ray pesakit sudah sembuh dan X-ray-nya kembali kepada normal. Pesakit ini berusia 63 tahun. Okey. Pesakit bekerja sebagai planter ataupun kita panggil sistem tanam menanam di Afrika ya, antara pegawai di sana. Okey. Yang ini juga adalah kes yang lebih kurang sama, seorang lagi pesakit yang saya ambil pulang warga negara Malaysia yang mendapat COVID juga di Afrika dan kita terbangkan mereka pulang untuk rawatan lanjut di Malaysia. Pesakit dirawat selama lebih sebulan. COVID-nya masa bulan 12 sampai sekarang pasien semasa tibanya di Malaysia memerlukan oksigen. Tapi sekarang pesakit sudah pulang ke rumah tanpa memerlukan oksigen. X-ray-nya di bahagian kiri menunjukkan perubahan setelah mendapat rawatan, di sebelah kanan apabila pesakit baru sampai ke Malaysia. Jadi kita lihat kesan-kesan keputihan itu semakin sembuh, pesakit boleh makan, berat badan, tidak memerlukan oksigen dan boleh melalui sistem rehabilitasi di hospital di mana exercise diberikan dari
di mana exercise diberikan dari segi pernafasan, otot-otot dan juga boleh berjalan tanpa merasa sesak nafas lagi. Okay, so ini adalah antara kes-kes yang kami rawat, yang saya rawat di sini. Sekarang pun saya ada lagi beberapa kes tapi saya rasa tak sempat nak share semuanya di sini ya. Okey, sekarang kita tengok sejarah sakit COVID ini, di bagaimanakah mulanya kita dapat mengesan pada tahun lewat 2019 bulan 12 di Wuhan, di mana market mereka, pasar di sana mendapati sistem yang aneh, pneumonia, jangkitan paru-paru yang agak aneh, di mana pesakit satu persatu mendapat pneumonia dengan cepat dan pesakit tidak menunjukkan respon yang cukup bagus terhadap rawatan yang diberi, dan ramai pesakit yang mati ya pada masa itu, dan kesannya sangat cepat di mana kuman ini merebak ke seluruh dunia selepas raya Cina bulan 2. So di mana di Europe kita start melihat dan kemudian tersebar kepada tempat-tempat lain di Asia. Okey, ini adalah rupa virus COVID di bawah mikroskop, di mana kita nampak ada protein, kita panggil mereka protein subunit yang gambarnya seperti sebuah mahkota. Virus ini seperti yang kita tahu berasal dari kumpulan coronavirus, similar tu yang kita tengok pada zaman SARS dan juga MERS. SARS kita lihat pada tahun 2003 di mana pesakit banyak mendapat jangkitan paru-paru yang aneh dan kesan kematian juga adalah tinggi pada masa tersebut. Dan kalau kita tengok COVID-19 adalah lebih kurang sama presentasinya seperti penyakit SARS yang dahulu, cuma penyakit SARS ini kadar merebaknya tidak terlalu cepat berbanding dengan COVID-19. Dan bila mereka menjalankan kajian, mendapati ada banyak tanda-tanda persamaan antara COVID-19 virus dan juga kelawar ya, mirip rupa kelawar. Okey. Jadi kalau kita lihat bahannya, seperti kita tahu apa-apa virus yang berasal dari sistem pernafasan akan berjangkit selalunya melalui bersin, batuk ataupun bila seseorang itu bercakap kerana air liur yang dijangkiti oleh virus ini. Jadi bila air liur ini jatuh ke atas permukaan tertentu, virus ini mampu untuk hidup beberapa jam, dan jika orang lain menyentuh permukaan yang sudah dikontaminasi oleh virus ini, orang itu juga boleh mendapat virus melalui sentuhan ke atas sistem permukaan surface ataupun melalui sentuhan secara langsung bagi pesakit yang mempunyai virus ini ya. Selain itu, banyak juga laporan saintis yang mengatakan virus ini boleh dijumpai di dalam sistem darah, air mata, air mani orang yang dijangkiti, dan juga potensi untuk mendapat penyakit atau virus ini bermula dari sebelum munculnya gejala, dan paling tinggi dari tahap awal apabila pesakit itu dijangkiti. Walaupun tidak bergejala, tapi kadar untuk menginfek orang lain adalah tinggi juga ya. Okey, gejala-gejala yang kita lihat sama ada pesakit mungkin tidak bergejala langsung, okey, di mana 80% dari pesakit tidak bergejala atau mempunyai gejala ringan, dan selebihnya adalah gejala sederhana dan gejala yang teruk. Gejala yang teruk lebih kurang 5% dari mereka. Demam adalah antara simptom utama, batuk, sakit-sakit di otot, okey, sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas, sakit kerongkong, diarrhea, kehilangan sistem pernafasan ya ataupun indera berasa, dan juga tanda-tanda keputihan di atas chest X-ray.
Okey, pesakit yang tidak yang mempunyai simptom boleh mendapat apa kita panggil pneumonia atau kesan jangkitan kuman, ataupun lebih teruk lagi bila jangkitan kuman itu menjadi sangat teruk di mana pesakit memerlukan bantuan pernafasan, dan sesetengah pesakit 5% daripada mereka tidak dapat dipulihkan dan mereka juga boleh meninggal disebabkan oleh virus ini. Virus ini boleh masa inkubasi dalam seminggu ke 14 hari, tetapi dalam masa 4 hari adalah antara median time di mana inkubasi period yang banyak kita tengok, dan juga selalunya bermula 1 ke 2 hari sebelum pesakit itu mempunyai apa-apa gejala, ya. Dan penularan daripada segi sakit juga telah dilaporkan walaupun ke atas pesakit yang tidak mempunyai apa-apa gejala. Okey, ni seperti yang kita sudah terangkan, kadar kematian seperti di Malaysia sekarang ini lebih kurang 1 ke 2% daripada jumlah seluruh pesakit yang mempunyai COVID. Gejala ringan adalah 80% dan selebihnya itu 15% adalah gejala sederhana, ya. Okey, bagaimanakah kita diagnose? Antaranya ialah simptom-simptom pesakit. Okey, kita menggunakan laboratory test untuk melihat contoh ujian darah mereka, X-ray untuk melihat tanda-tanda COVID di dalam paru-paru, dan juga membuat swab test, ya, sama ada dari kerongkong ataupun hidung untuk kita memastikan yang COVID ini adalah wujud di dalam badan pesakit tersebut. Jadi yang kami di sini di Malaysia menggunakan test ialah antaranya ialah antigen untuk sebagai apa orang kata ujian asal, dan kemudian kami juga akan menggunakan RT-PCR kerana RT-PCR mempunyai kadar spesifikasi dan juga sensitiviti yang tinggi, ya. Tapi selalunya itu juga bergantung kepada teknik yang digunakan untuk mengambil spesimen tersebut. So seperti di pantai, staff kami adalah sangat ditrain ataupun diberi training, ya, yang cukup ketika melakukan swab test supaya kita tidak dapat terlepas pesakit yang sebenarnya ada COVID tetapi testnya atau ujiannya itu negatif. Jadi kita memang betul-betul memberi training yang cukup kepada staff-staff kami di sini. Okey. Kita tak sarankan apabila pesakit yang sudah mendapat COVID, kami selalunya tidak repeat test tersebut kerana kita tahu test untuk COVID, RT-PCR itu mungkin akan sedia positif untuk jangka masa yang lama, kadang-kadang sampai 3 bulan selepas pesakit itu didiagnose oleh COVID, ya. Jadi kami memang di sini tidak repeat balik, tidak mengulangi ujian tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh X-ray atau kesan-kesan COVID di dalam paru-paru pesakit-pesakit di mana keputihan yang kita lihat di atas X-ray ini sama ada dalam bentuk ground glass, kami panggil medical termnya, bermaksud adakah disebabkan oleh inflamasi di atas paru-paru itu disebabkan oleh virus sendiri atau disebabkan oleh kesan imun sistem ke atas yang bertindak ke atas virus tersebut, ataupun disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti yang kita tahu pesakit COVID juga boleh mendapat kesan serangan jantung, apa-apa lain masalah di paru-paru seperti thrombus atau darah beku, itu juga kita akan lihat. Okey, seperti dalam contoh CT scan di sini di sebelah kanan adalah kesan paru-paru yang dinamakan ground glass changes, ya. Ini adalah kesan postmortem paru-paru yang dijumpai, diffuse alveolar damage atau kita panggil ARDS, di mana paru-paru itu sudah membentuk kadar inflamasi yang sangat tinggi, di mana tisu-tisu di dalam paru-paru itu dipenuhi oleh air, atau kalau kita sebab dah wet itu, ya, dah bengkak itu kita kata.
kebanyakan pesakit yang mendapat kesan begini, diffuse alveolar damage, selalunya mortalitinya sangat tinggi, menghampiri 95%. So kebanyakan pesakit tidak berjaya dipulihkan lagi. Atau jika pesakit itu sembuh, mungkin akan meninggalkan kesan parut jangka masa panjang di dalam paru-paru dan mungkin akan memerlukan oksigen sepanjang hayatnya. Okey, selain itu kita jumpa juga microtrombi di mana kesan darah-darah beku yang kecil-kecil, sistem darah atau blood vessel paru-paru pesakit tersebut, dan juga ini kita banyak dengar dalam masa yang terdekat pesakit yang even sudah discharge di rumah kadang-kadang mungkin boleh mendapat sudden death. Ini yang kita rasa kenapa? Kerana mereka punya badan sangat pro-trombotik, kita panggil, maknanya kepekatan di dalam darahnya itu tinggi menyebabkan mereka lebih senang mendapat darah beku, sama ada di dalam sistem paru-paru, jantung ataupun di dalam saluran otaknya ya, darah otak. Okey. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa like dan subscribe.